Lepas ni handphone tu tadi. Ni pasal belakang, pasal belakang. Ni. Abang sini tadi. Oh, sebab. Tu pasal belakang abang. Ni. Ni tengah-tengah. Bunga? Masa sini. Kan nak soalan. Ya'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Paris doakan anda semoga terbaik pada hari ini, dirahmati, diberkati Allah Subhanahu wa taala. Semoga bagi mereka yang sedang diuji dengan kesulitan, kepayahan, kesengsaraan, Allah beri anda jalan keluar insya-Allah. Bagi mereka pula yang diuji dengan pelbagai penyakit, sama ada yang biasa maupun yang kronik, mudah-mudahan anda juga diberi penawar oleh Allah SWT. Semoga sakit itu adalah sebagai satu jalan keluar anda daripada dosa-dosa yang pernah dilakukan insya-Allah, sebagai syifa untuk kehidupan anda insya-Allah. Apapun yang berlaku dalam hidup kita, sahabat-sahabat, percaya dan yakinilah Allah Maha Baik. Paris ulang lagi. Apapun yang berlaku dalam hidup kita, sama ada kita tak suka, kita tak mahu, kita tak bersedia, maknanya yang negatif semua ni, percayalah Allah Maha Baik. Takdir yang berlaku semua ini datang daripada Allah yang Maha Baik. Mari kita baik sangka dengan Allah, maka lakukan perkara-perkara baik untuk kita keluar daripada semua kesulitan ni. Anda yang sakit, lakukan perkara-perkara baik untuk memulihkan kesakitan anda, untuk mencari penawar, untuk menyembuhkan sakit anda. Kerana Allah yang Maha Baik, maka carilah jalan yang baik. Jangan bergantung pada makhluk. Ni cari penawar sana, cari batu situ, cari mentera, cari jampi. Salah. Allah Maha Baik. Cari jalan yang terbaik, insya-Allah. Allah pasti beri anda kemenangan. Allah pasti beri anda penawarnya, kesembuhan, insya-Allah. Yakin pada Allah. Ada orang sakitnya Allah tahan bertahun-tahun. Ada orang sebentar saja. Ada orang Allah tidak beri kesembuhan sampai dia meninggal. Sebab Allah nak bagi kesembuhan kepada perjalanan akhirat dia. Maka ketika orang semua dalam kesakitan yang teramat sangat di akhirat, dia adalah orang yang paling bahagia di akhirat. Nampak tak? Satu baik sangka dengan Allah. Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Baik sangka dengan Allah, lakukan tindakan-tindakan yang baik, yang menggambarkan kita adalah hamba yang baik pada dia, insya-Allah. Anda berniaga, tengok kedai anda lesu, lemau je tak ada orang. Tengok kat ujung sana kedai bukan main, dahsyat, beratus orang. Jangan khianat dengan perniagaan orang. Jangan khianat dengan rezeki orang.
Jangan risau dengan rezeki orang. Rezeki dia seinci pun Allah tak ambil daripada kita. Rezeki dia hak dia. Kedai dia ramai orang bukan sebab Allah ambil rezeki kita. Ingat itu. Ramai orang. Jumpa Pak Riz, saya punya kedai tak berapa ramai orang. Semenjak kedai depan buka, semenjak kedai tepi tu buka, apalah orang Melayu ni. Saya meniaga pun dia buat yang sama. Jangan fikir bahawa Allah sedang ambil rezeki kamu. Tapi fikirlah, untuk berjaya dalam hidup, kamu perlukan Allah. Allah tak perlukan kamu. Ingat tu. Untuk berjaya dalam hidup, untuk berjaya dalam perniagaan, untuk berjaya dalam apa jua posisi hidup anda perlukan Allah. Maka baik sangka dengan Allah. Allah tidak ambil rezeki anda untuk bagi orang lain. Itu poin paling besar tu, sahabat. Allah tak ambil rezeki anda untuk bagi kepada jiran anda, untuk bagi kenalan anda, untuk bagi sahabat anda, dan paling penting bagi pada pesaing anda. Tidak berlaku tu semua. Allahu Akbar. And guru saya ada hadir banyak program-program perniagaan. Salah satu kata-kata guru saya yang menarik untuk saya renungkan ialah, apabila anda menjadi orang yang berjaya dalam perniagaan, maka akan ramai orang yang akan meniru perniagaan anda. Bersyukurlah pada Allah, anda telah membuka ruang yang besar kepada orang lain untuk mencari rezeki. Faham? Bukan risau, bukan gelisah. Apa ni, orang Melayu tak boleh fikir ke? Sikit-sikit copy paste, sikit-sikit ambil pemikiran orang, cara orang. Tak, jangan risau. Rezeki anda milik anda. Allah tak ambil walaupun seinci pun, sehama pun, sebesar zarah pun untuk bagi orang lain rezeki anda. Tidak. Jadi jangan risau orang lain buat seperti mana anda buat. Jangan risau orang meniru cara kita. Jangan risau orang meniru perniagaan kita. Jangan risau, tuan-tuan. Rezeki itu Allah punya. Tingkatkan syukur kita pada Allah. Kan kita nak jadi yang baik, maka orang baik dia sentiasa bersyukur. Orang baik sentiasa berterima kasih pada Allah. Itu akan menarik rezeki, tuan-tuan. Kedai anda kosong, tak ada orang. Ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini pendapatan aku sekian. Syukur pada Engkau ya Allah. Sedangkan ada orang lain, bukan kata tak ada pendapatan, kedai pun tak wujud dalam hidup dia. Ada orang dulunya ada kedai, sekarang tak ada kedai langsung. Alhamdulillah, terima kasih Allah, aku masih mampu bertahan. Wahai Allah, bantulah aku. Wahai Allah, Engkau berjayakanlah orang sekitar hidup aku. Nampak tak? Dalam keadaan sukar, dalam keadaan sulit, masih ada ruang doakan untuk orang. Kita asyik nak doakan orang jahanam, asyik nak doakan orang bungkus, nak doakan orang lingkup. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Faham ke faham ni? Kita doakan kejayaan orang. Orang dah berjaya, kita doa, ya Allah, alhamdulillah aku tengok kedai yang hujung sana, ya Allah, ramai orang. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki yang kau bagi pada mereka, ya Allah, kan, membuka ruang kepada mereka untuk share pada masyarakat, pada ummah. Dan aku bangga sebab ada orang Islam yang berjaya, ya Allah. Di saat aku sulit, di saat aku tidak begitu berjaya, ya Allah, aku bersyukur ada orang Islam berjaya. Mudah-mudahan kejayaan dia, ya Allah, menjadikan aku semakin bersemangat untuk terus berjuang. Menjadikan aku orang bijaksana untuk fikir. Berikan aku kebijaksanaan tu, ya Allah. Nampak tak? Allahu Akbar. Ini bila orang berjaya, kita anggap kita masalah. Kita ni musibah lah bagi kita kalau orang berjaya. Musibah lah bagi kita kalau orang tu cemerlang. Orang tu dapat naik pangkat, orang dapat Allahu Akbar. Sahabat-sahabat, rezeki ini milik Allah. Carilah dia. Cari dia sungguh-sungguh. Cari dia dengan hati dan jiwa. Carilah dia dengan harapan bahawa kita juga boleh berjaya. Baik sangka, kita boleh berjaya, insya-Allah. Kita boleh berjaya, insya-Allah. Percaya dan yakinlah kita memang boleh berjaya. Kenapa tak boleh berjaya pula? Orang berjaya itu Tuhan dia Allah. Dia sujud pada Allah. Kita Tuhan yang sama, Allah. Kenapa kita tak boleh berjaya? Sebab itu kena buang, kikis, lunturkan, gugurkan, singkirkan semua kekaratan yang ada dalam jiwa kita, dalam hati kita. Buruk sangka, kecil hati, dengki, hasad, khianat, tak puas hati. Buang, tuan-tuan. Siapa pun anda. Tak kira siapa pun anda. Anda peniaga, anda seorang anak, anda seorang ibu, anda seorang ayah, anda seorang jiran, anda seorang rakan sepejabat. Siapa pun anda, buang sifat tu. Allahu Akbar. Subhanallah. Siapa pun anda kena buang sifat buruk itu. Anda sedang mensabotase diri anda sedang merosakkan perjalanan hidup anda. Allahu Akbar, subhanallah. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, tuan-tuan, kita tak ada apa-apa. Dia Maha Hebat. Jadi kita perlukan dia, dia tak perlukan kita.
Kau minta dia bagi, kau tak minta kau sombong kau angkuh, maka dia tak akan pandang kau. Maka tinggallah kau keseorangan tanpa bantuan dia, tanpa ihsan dia. Allahu Akbar. Kat dunia pun dia tak nampak kau, dia tak nak pandang kau. Kat akhirat esok kau tak ada apa-apa. Allahu Akbar. Dunia tempat sakit, alhamdulillah. Dunia tempat tak ada apa-apa, alhamdulillah. Kerana kita nak sihat di akhirat, kita nak miliki sesuatu yang berharga di akhirat, insya-Allah. Dunia ni kalau orang tak pandang tak apa, jangan rasuah tak pandang kita kat akhirat. Faham? Saya ulang supaya kita semua faham ni. Dunia ni orang tak pandang kita, siapalah kita Pak Riz, orang nak pandang. Tak apa, orang tak pandang kita tak apa. Tapi kita bimbang, kita risau, kita gelisah, kita takut, cemas kita. Kalau Nabi SAW, Muhammad SAW, Rasulullah SAW tidak memandang kita di akhirat besok. Faham? Allahu Akbar. Jadi anda orang besar-besar yang ada kuasa, yang ada power, yang ada kedudukan, tolonglah jalankan tanggungjawab anda. Jangan khianat orang Islam, jangan khianat manusia. Tak kira orang tu agama apa pun, jangan khianat. Bila anda dipegang amanah, anda jalan dengan baik, Allah Maha baik, anda akan dapat lebih banyak yang baik. Percayalah. Anda ni pegang jawatan besar, orang kecil-kecil meniaga, anda susahkan. Orang kecil-kecil meniaga, anda sulitkan. Orang tu minta pipe air, minta elektrik, mudahkanlah, mudahkan. Allahu Akbar, tu hak negara. Anda diberi amanah untuk menguruskan, uruskan dengan baik. Mentang-mentang orang kaki lima buka kedai tepi jalan, kan, dia minta elektrik, anda boleh bagi, tapi anda sulit-sulitkan, susah-susahkan, lambat-lambatkan. Come on lah. Kan, kita umat Islam ni harus bantu satu sama lain. Dan dia merangkumi semua agama, semua bangsa, tak kisah. Inilah hebatnya. Inilah contohnya qudwah hasanah, contoh akhlak yang terbaik. Baru orang jatuh cinta pada Islam. Semenjak Cik Azman jadi pengarah ni, Allahu Akbar, banyak orang meniaga tepi jalan dibantu. Nampak? Nampak tak? Orang tu nak cek sesuap nasi RM10, RM20 satu hari. Kan? Kau tolong apa salah? Yang cakap besar-besar, bangunan pun tak ada CF, lesen pun tak ada, senang lenang hidup dia. Dah lah cukai kerajaan tak bayar. Contohlah, kau jadi ketua, kau jadi bos, kau jadi pegawai, kau jadi orang atasan, bantu yang bawah. Mudah-mudahan Allah bantu kamu. Sebab kita semua walaupun berada di atas mana sekalipun, kita tetap yang berada di bawah. Jenazah kau, jenazah aku, jenazah kita semua akan berada kat bawah. Faham ke faham? Lain mana tak okey tu? Kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Lain tak okey Tak maaf lah, saya pun tak tahu yang lain. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Dia putus-putus ke apa? Sangkut-sangkut. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Nampak Kita teruskan lah, walaupun sangkut-sangkut, kita teruskan sebab ada Facebook, ada YouTube. Kita teruskan. InsyaAllah. Kada yang TikTok tu, kalau anda rasa sangkut-sangkut, anda boleh pergilah kat Facebook saya, Pak Riz. Facebook saya nama Pak Riz. Kalau kat YouTube apa? Pak Riz TV. Pak Riz TV. Pergilah ke sana insyaAllah. Allahu Akbar. Sebab saya kekurangan masa untuk nak manage pasal lain ni. Allahu Akbar. Nampak tuan-tuan ni? Kadang-kadang saya pergi kedai makan, orang takap saya, Pak Riz, sulit kita ni, asyik nak kena saman ni. Allah Akbar, sedih orang-orang kita nak berniaga ni. Kalau boleh bantu-bantu, kalau boleh bagi lesen, bagi je kan. Tak payah nak sulitkan orang. Ada ramai orang yang berjaya kan. Subhanallah, engkau telah mudahkan. Allah Akbar. Tapi kenapa ada orang yang miskin-miskin tepi-tepi jalan? Bantu je, tak ada masalah. Negara takkan rugi. Negara takkan rugi kalau kita bagi lesen kepada peniaga-peniaga kecil ni. Negara makin susah sebab ada orang macam kita yang makan rasuah, pecah amanah, yang sapu semua benda. Habis harta negara, lingkup jahanam. Nampak tak? Tapi peniaga-peniaga kecil yang nak cek sesuap nasi dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit, kau susahkan, kau sulit. Hidup kau lagi tambah susah di akhirat besok. Kalau kau makan rasuah, kau pecah amanah. Kalau kau tak pegang amanah dengan baik. Allahu Akbar. Subhanallah. Jangan besarkan anak-anak kita dengan rasuah. Jangan besarkan anak-anak kita dengan rezeki yang halal, yang haram. Besarkan mereka dengan yang halal. Allahumma ifini bihalalika an harami wa bifadlika aman siwa. Allahu Akbar. Besarkan anak kita dengan rezeki yang diberkati oleh Allah SWT. Jangan besarkan anak kita dengan rezeki yang haram. Allahu Akbar. Anak ada 6 orang. Dah tahu anak banyak. Kerja kuat, kerja gigih. Jaga amalan, jaga tahajud, jaga solat, jaga zikir, jaga Quran. InsyaAllah Allah limpahkan rezeki. Kau tahu tak?
Berapa ramai aku jumpa kes. Kan? Dah usia 60-an, usia 50-an, usia 40-an, usia 30 lebih. Kan? Muda lagi dah kena kanser. Kan? Kena berhati-hati. Bukan apa yang kau makan saja tau. Dengan apa yang kau makan tu, selain pada makanan yang kau makan tu, makan rasuah. Kau makan sedap-sedap, makan rasuah. Tak sempat nak bertaubat. Tiba-tiba kena kanser. Tak sampai setahun pun jalan. Hari ini banyak mati mengejut. Itu hadis. Nabi dah sebut dah. Tanda-tanda akhir zaman ni. Tanda-tanda manusia hidup di akhir zaman. Mati-mati mengejut. Jadi kena faham tu. Jangan kau ingat besok masih ada. Esok masih ada. Ingat. Tiada esok bagimu. Pegang tu. Bukan esok masih ada. Hari ni makan rasuah. Nanti pencen aku bertaubat dah. Kau rasa, kau yakin ke? Engkau akan dapat pencen. Engkau akan dapat bersara. Di usia 55, 60. Allahu Akbar. Subhanallah. Usia tak tunggu kita. Mati yang sedang tunggu kita. Faham ke faham ni? Mati sedang menunggu kita. Bukan usia pencen menunggu kita. Berapa ramai orang tak sempat pencen. Berapa ramai orang tak sempat ambil duit ke SP dia. Nampak tak? Janganlah kau nak bercita-cita pada benda yang belum tahu. Belum pasti. Maka kejarlah benda yang pasti. Kau akan mati. Maka setiap kali kau nak makan rasuah tu, kau fikir. Kalau aku makan rasuah ni, sesaat lepas sekarang aku mati accident. Kau bawa kereta dengan baik. Betul. Orang langgar kau dari belakang. Lori tayar pecah. Terbabas kat sebelah jalan sana. Dia bantai kau, terangkat dengan satu keluarga mati. Pasang kau, satu keluarga mati. Kau nak ke? Tak nak kan? Jadi berhenti makan rasuah. Berhenti tipu orang. Berhenti khianat orang. Dalam keadaan ekonomi yang sangat sulit. Ekonomi yang uncertainty. Ekonomi yang tak menentu. Kena pula senario politik kita. Suasana politik kita yang kucak-kacir. Allahu Akbar. Saya pesan banyak kali pada kawan-kawan saya kenal baik-baik yang terlibat dengan politik. Jangan khianat pesaing kita. Kerana mereka juga ada kalimah la ilaha illallah. Jangan kenakan mereka saja-saja. Saja-saja nak kenakan mereka. Sebab nak jatuhkan masing. Hari ini orang nak tak takut azab Allah. Pada semua orang yang dah usia, dah lebih 63. Itu semua adalah waktu kecederaan. Jangan terperangkap dengan orang 70 lebih masih smart, masih segak. Mereka terperangkap dengan dunia ni. Mereka terperangkap dengan game dunia ni. Anda dah melepasi usia Nabi. Kewafatan Nabi. Maka itu semua adalah masa kecederaan. Dan bagi orang macam saya dah usia 50-an, jangan fikir bahawa kita akan sampai usia Nabi. Faham tak? Sesaat daripada sekarang belum tentu, pasti itu belum tentu kita punya. Jadi tolonglah bertaubat. Banyakkan istighfar. Banyakkan solat taubat. Perbanyakkan baca Al-Quran. Perbanyakkan selawat pada Nabi SAW. Dunia ini sementara. Allahu Akbar. Sementara masih hidup. Dunia ini, hidup ini sementara. Sementara masih hidup. Maka perbanyakkan amalan. Tingkatkan perbuatan baik kita. Allahu Akbar. Buang. Orang buat kita. Biarkan. Siapa pun orang tu. Ada orang dikhianati oleh adik-beradik sendiri. Pak Riz, saya tak sangka. Saya tak sangka adik saya sendiri. Adik saya sendiri khianat saya. Pak Riz, saya rasa sedih tau. Sebab kakak saya khianat saya. Sahabat, dalam kehidupan ni bila Allah terlalu sayang kau, Allah kirimkan orang yang dekat-dekat menyakiti hatimu, menzalimimu. Ingat, Allah itu maha adil. Kembali pada dia cepat-cepat. Kembali pada dia dengan penuh pengharapan. Allah akan bagi kau satu perkara yang Allah tak bagi pada orang lain. Apa dia? Itu harga paling mahal. Engkau tenang di saat engkau dizalimi. Itu harga paling mahal, sahabat-sahabat. Sekejap Engkau tenang di saat engkau dizalimi. Engkau tenang di saat orang sakiti. Itu paling mahal. Itulah sifat-sifat orang tawaduk. Itulah sifat-sifat orang beriman pada Allah. Allahu Akbar. Nampak tak? Orang sakitkan hati kau. Siapa pun orang tu. Tiba-tiba ada rakan sepejabat engkau yang dulu baik dengan engkau. Tiba-tiba demi jawatan, ramai orang, engkau salah satu daripada nama-nama yang disebut untuk mengisi jawatan tertinggi tu. Engkau akhirnya dikhianati. Engkau disailang oleh rakan paling baik engkau. Kau sakit. Engkau rasa terguris. Engkau rasa marah. Engkau terkilan. Kalau dia nak cakap dia aku, tak apa aku undur diri. Bukan macam ni dia buat aku. Macam-macam cerita lepas aku dia bongkar ni. Macam-macam dia buatkan aku, dia habiskan aku. Kita terasa kan? Ingat sahabat, jawatan dunia hanya sekejap. Kita mengejar jawatan akhirat. Kita mengejar kedudukan akhirat. Kita mengejar kemewahan, kekayaan akhirat. Maka lepaskan kesakitan sebesar mana pun. Minta bantuan Allah. Wahai Allah, redakan marah aku. Tolong aku ya Allah, untuk aku lepaskan kemarahan ini. Dengan cara yang kau rahmati, yang cara kau berkati, yang cara kau benarkan. Sujud pada dia. Ketika tengah rasa terhilan, sujud. Puas-puas menangis kerana kita mengakui kita banyak berdosa. Ini mungkin ujian yang Allah nak kita menangis depan dia.
Kan? Bukan buat orang menangis. Allahu Akbar. Kan? Ada orang jumpa saya, kadang-kadang perkara tak masuk akal. Seorang ibu khianat anak sendiri pasal harta peninggalan suami. Ada nama wasiat, ada wasiat tu hak anak, ibu nak rebut. Ada anak rebut harta yang dimiliki oleh ibu tu ada. Ibu pun ada yang nak rebut harta anak. Itu biasa dalam dunia hari ini. Dunia hari ini benda pelik semua berlaku sekarang. Bapak rogol anak, bapak bunuh anak, anak rogol mak, anak bunuh mak. Rakan baik rogol rakan sendiri, kan? Bunuh, cincang, bakar, tanam. Kita sedang disajikan dengan cerita macam tu hampir setiap hari. Perasan ke tak? Bila anda tahu semua ini sedang berlaku, anda sepatutnya lebih risau dengan iman masing-masing. Perhatikan anak masing-masing, pantau anak masing-masing, bekalkan mereka dengan amalan-amalan yang ditinggalkan oleh Nabi. Bukan kita tinggalkan. Amalan itu ditinggalkan pada kita untuk kita, diwarisi pada kita untuk kita amalkan. Bekal pada anak-anak. Kau fokus pada akademik ni, musim SPM dah sampai. SPM dah sampai. Kan? Kau boleh pula bekalkan anak kau. Nak masuk dewan baca ni. Dalam keadaan tak boleh jawab baca ni. Sedangkan ujian itu bukan saja dalam dewan. Ujian hidup itu sangat panjang. Ujian hidup itu berpanjangan sepanjang usia anak. Maka bekalkan mereka dengan bekalan yang mampu bantu anak kita terhindar daripada maksiat, terhindar daripada zina, terhindar daripada malapetaka dan musibah. Faham ke faham sahabat? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allah Maha Besar, insya-Allah. Jangan pernah sesekali, jangan pernah sama sekali kita rasa kita takkan berjaya. Percayalah, kita akan berjaya. Sebab orang beriman, dia percaya. Dia ada 2 stesen. Dan stesen ini lebih besar, lebih jauh dan tiada perhentian. Stesen ini ada penamatnya. Itulah dunia. Maka orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, Allah panggil kita. Maka stesen ini jangan kau tangisi kalau kau tak menang. Stesen ini jangan kau tangisi kalau kau kalah. Stesen ini kau jangan tangisi kalau orang zalimi kau. Kerana yang kau fikirkan stesen yang ini, yang tiada pengakhirannya, penghabisannya, tiada penamatannya. Inilah akhirat. Allahu Akbar. Maka fokuslah yang ini. InsyaAllah kau dapat yang ini. Kalau kau tak dapat yang ini, hati kau tetap bahagia. Sebab yang kau kejar yang ini. InsyaAllah. Dan Pak Riz, saya sedih. Dan macam mana ada orang boleh teramak kenakan saya. Sahabat, bukankah seorang saja kena? Bukan kau seorang saja yang dikhianati. TikTok sangkut Apa? FB pun sangkut. Tadi dia sangkut pasal dia buka dulu sekali. Apa ni, Wi-Fi dengan apa? Data. Dia buat sekaligus. Ya, nak sekarang dah settle lah. Tak lagi kot. Buat benda baik memang banyak sangkut. Nak sampai ke benda baik banyak sangkut, kita gedar je, kita hadap je. Kan? Allahu Akbar. Kalau saya nak buka satu seminar motivasi, saya kena kempen, kena buat promosi berbulan-bulan untuk impunkan 500-600 orang dalam dewan. Tapi dengan ada live macam ni, senang-senang kan. Jadi sangkut tu adab je, kan. Ada rezeki saya, ada 5-6 orang, syukur. 10 orang, bonus. 100 orang, itu hadiah besar Allah SWT pada kita. Akhir zaman, kan, nak cari ibu-ibu orang tengok, nak dengar benda baik susah. Kan, tonggeng nampak ponggong. kan, buka baju, cari hantu, cari puntianak, cari lansui, itu ramai. Menyanyi, melalak, itu ramai. Tak apa, kita doakan semua dapat hidayah Allah SWT. Mana tahu dia cek-cek hantu, dia dapat hidayah daripada Allah SWT. Dia tengah-tengah cari hantu, kan, dia terfikir, ini semua kebesaran Allah. Mana tahu, dia lebih mulia pada kita besok satu hari. Kita doa hidayah je untuk semua orang, kan. Ada sahabat-sahabat saya yang saya tak pernah jumpa, tak pernah kenal. Anda ada view sampai 2-3 ribu orang tengok anda ketika sedang mencari hantu. Anda selitkan dengan agama, anda selitkan dengan Islam, anda selitkan dengan perkara baik. Mudah-mudahan anda juga menjadi yang terbaik, InsyaAllah. Wallahualam. Allah, tak ada soalan? Tak ada soalan? Sebab sangkut-sangkut tak ada soalan ni. Ke saya cakap seorang ni, tak ada orang tengok. Alhamdulillah, terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Ini semua dah bayar dah. Sangkut juga, kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kita doakan mudah-mudahan semua daripada kita Allah pandang, Allah muliakan. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk menempuh ujian. Demi Allah, kita pasti akan terima ujian demi ujian demi ujian demi ujian sehingga pengakhiran perjalanan hidup kita. Tuan-tuan, di saat saya bercakap, saya pun ada ujian saya sendiri. Di saat tuan-tuan mendengar bicara saya, tuan-tuan pun ada ujian sendiri. Kita semua diuji oleh Allah sepanjang masa. Jadi terimalah ujian Allah tu dengan reda, berlapang dadalah.
baik sangka dengan Allah. Kita tak perlu menang di mata manusia. Kita perlu menang kadang-kadang orang fitnah kita, orang lain percaya kepada fitnah itu. Terima kasih Allah. Dan tak jadi masalah. Biarlah satu dunia percaya dengan kata-kata hasad, dengki, khianat orang ke atas kita. Yang paling penting Allah bersama kita. Itu dah cukup menang. Itu dah cukup menang. Bukan senang, bukan mudah, tapi kita berusaha ke arah itu. Bukan semudah itu untuk menjadi seorang pemenang di sisi Allah, tapi kita kena bergerak ke arah itu. Tuan-tuan, hari ini, saat ini, detik ini, zaman ini, mati mengejut pada berlaku. Jadi tuan-tuan dalam keadaan sihat pun boleh mati tau. Kena ingat tu. Dalam keadaan sihat tengah sonok-sonok. Ada soalan? Banyak lab eh? Allahu Akbar. Ni ada wifi. Data masa satu, wifi masa satu. Sini. Tengok. Pusing belakang, pusing belakang. Jap. Pusing. Tengok. Cek. Ke dia pakai wifi? Ke data tu? TikTok okey tak? Nampak saya tak? Nur Asyikin, alhamdulillah, terima kasih. Pak, sama-sama kita kan? And Allahu Akbar. Waalaikumsalam. Atih Kasidah. Dalam tak nampak ni saya kecilkan mata saya sekecil-kecilnya supaya dia baca. And Nur Farahin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. And tu zikir besar. Amalkan setiap masa. Mudah-mudahan Allah terima zikir-zikir kita insya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Irawani, moga diberi hidayah. Yang menzalimi keluarga kami ini, moga bertaubat dan moga kami keluarga kuat. Amin. Amin. Ira, hadapi je. Yakin Allah tu maha baik. Ada setiap perkara buruk sebenarnya tersembunyi perkara baik. Ada hikmah. Percayalah. Ada hikmah di setiap apa yang berlaku. Percaya je. Yakin dah. Adab je. Allahu Akbar. Rahimah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ira kan? Adab je Ira. Jangan risau Ira. Allah ada bersama anda. Allahu Akbar. Terima kasih Nur Asyikin. Jelas boleh? Boleh? Okey lah. Ha? Tempat kat sini memang live dia okey. Tapi kat tempat orang apa dia sangkut so tak ada orang tengok kan. Tapi ni kita dah bayar lah. Semua dah bayar. Data mana satu? Yang atas ke dia? Yang atas tu data bukan wifi. Ha? Ni wifi. Tak nak, kita pakai data. Data tutup. Ada tak? Dia patut kalau datang kan tak boleh pakai wifi kan. Itu sangkut tu sebab kita tarik kat wifi. Sahabat-sahabat, biasalah bila kita gunakan live ni secara langsung dia akan sangkut kan. Tak apalah. Ada okey. Dah okey dah. Sebab tadi kau tak padamkan wifi. Dan kita pakai data. Jadi wifi dia tarik tempat lain. Itu yang dia sangkut tu. Kan? Tak apa. InsyaAllah, alhamdulillah. Apapun ujian Allah ni ujian juga kan. Alhamdulillah, kita hadap je. Kan? Bila kita hadap ujian Allah dengan redah, Allah akan bagi redah dia pada kita. Oh, tu mahal tu tuan-tuan. Siapa-siapa dapat redah Allah, dialah manusia paling bertuah tuan-tuan. Kalau kau dapat datuk, dapat Tan Sri, dapat Tun, daripada raja, daripada agung, dia tak sebesar dapat reda daripada raja segala raja, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling mahal. Bila seorang manusia duduk rumah kecil, hidup pun tak seberapa, makan kais pagi, kais petang kan. Kais pagi makan pagi, kais petang, tapi dia dapat reda Allah sebab dia reda. Dia punya hebat, lagi hebat dia berbanding orang yang duduk dalam istana, dalam rumah besar, tapi Allah tak reda. Kan, beli rumah pun duit haram,
beli rumah pun hasil daripada rasuah, pecah manah, tipu orang, khianat orang. Kan? Dapat projek jolok sana, jolok sini. Besar rumah tu. Kita selalunya bangga kan. Lama rumah besar, tidak. Kat kampung saya ada 2 rumah. Kan? Orang Cina punya rumah lah, besar. Betul-betul depan rumah saya. Rumah saya ada sungai. Depan rumah saya jalan raya, lepas tu sungai. Depan tu rumah besar. Kan? Allahu Akbar. Kita tengok rumah orang, kita rasa teruja. Sedar atau tidak kita ni, yang Allah telah siapkan istana-istana mewah dalam syurga untuk kita. Engkau sedar ke tak? Jadi engkau jangan menangisi. Jangan engkau terkesan dengan kekayaan kejayaan orang. Allah dah siapkan istana-istana untuk kita. Maka marilah kita berlapang dada dengan kekalahan, kekurangan, ketidaksempurnaan kita. Ya, dalam hidup ini. Hidup ini takkan mungkin sempurna. Kalau kau tak dapat semewah orang, kau tak dapat sebanyak orang, aset, harta dan kedudukan, tak jadi masalah. Hidup ini kita bicara untuk akhirat. Ni dunia ni tempat untuk kita jalan nak pergi akhirat. Kita tak akan berhenti di sini. Dunia bukan tempat berhenti. Dunia ini bukan tempat untuk berhenti. Dunia ini untuk tolak kita ke akhirat. Sebab itulah tempat ini orang meninggal dunia. Kita kena tinggalkan dunia untuk dapat syurga Allah. Kita kena tinggalkan dunia ini untuk dapat jumpa Nabi SAW. Kita kena tinggalkan dunia ini untuk dapat syafaat Nabi SAW. Allahu Akbar. Kita kena tinggalkan dunia ni, baru kita jumpa semua sahabat-sahabat, teman-teman, saudara mara kita yang telah meninggal dunia nanti. Kita jumpa mereka balik. Mudah-mudahan kita semua dapat package yang sama, syurga Allah. Allahu Akbar. Kita dapat treat yang sama, insya-Allah. Sebab tu kita sama-sama mengingatkan. Sebab kita ni hamba yang penuh noda, penuh dosa, berkarat, banyak silap. Allahu Akbar. Sebab tu kita tolong baik sangka dengan Allah. Sebab dia yang, Allah ni maha baik. Mengapa kita pula jadi buruk? Allah ni maha baik. Kenapa kita nak khianat orang? Ada seorang sahabat saya, kan, sepatutnya dia dapat jawatan tertinggi dalam organisasi. Tapi dia disailang, dia dikhianati sebab dia adalah orang yang bercakap benar, berprinsip, tak makan rasuah, tak ambil duit haram. Orang tak selesa dengan dia. Orang kata di belakang-belakang bercakap, kalau kita naikkan dia, habis semua kehidupan kita. Kita ni, rumah kita, kereta kita pun kan, dapat daripada duit-duit tepi ni. Besok dia, semua tak boleh. Jangan dia naik. Nampak tak? Hari ini orang tak nak orang baik naik atas. Hari ini orang tak nak orang baik berada memimpin kita. Hari ini kita tak nak orang baik, banyak manusia tak nak orang baik berada di puncak kepimpinan. Sebab apa? Sebab nanti dia semua tak boleh, ni tak boleh. Nampak tak pemikiran kita? Allahu Akbar. Penuh karat. Ada je tak betul pada mata kita. Ada je tak betul pada perbuatan-perbuatan baik. Kan? Allahu Akbar. Subhanallah. Satu banyak idea-idea gila kan, yang tak betul, dia anggap betul. Ada yang bagus, yang baik, kita anggap tak betul. Ini kehidupan kita hari ini. Satu didik dan tarbiyah anak-anak kita supaya dikenal Allah, supaya dikenal Rasulullah. Ini perjuangan besar, tuan-tuan. Yang saya takut anak kita nak ambil SPM ni, nak ambil nak peksa-peksa ni kan, dia kenal tokoh-tokoh sejarah. Dia kenal pelbagai elemen dalam fizik, dalam kimia, dalam bio. Tapi dia tak kenal Allah SWT. Dia tak kenal Rasulullah. Dia tak kenal para sahabat. Dia tak kenal keluarga Nabi. Allah. Macam mana nak jatuh cinta? Macam mana nak cinta pada Islam kau tak kenal Nabi SAW? Sebab tu orang sentuh terus rabak. Orang sentuh je terus berserahkan badan pada jantan. And banyak kali saya bagi tahu ni. Sebab tu kita kena kuatkan jati diri anak bangsa kita. Dengan apa? Dengan Islam. Dengan Quran. Quran ini kunci paling besar, tuan-tuan. Satu, Nabi tinggalkan Al-Quran. Bukan saja-saja untuk letak dalam almari. Bukan saja untuk dipertontonkan. Allah menzahirkan kewujudan Al-Quran ini untuk nak selamatkan iman kita. Hari ini orang tak pegang Quran dah. Hari ini tak banyak orang nak pegang Quran. Masing-masing anggap dia bagus, dia hebat, dia mulia. Ini masalah kita. Allahu Akbar. Pegang satu. Allah Maha baik. Allah Maha, tak sambut pun. Allah Maha baik. Alhamdulillah. Allah Maha baik. Jadi kita nak buat apa? Kena jadi baiklah. Sebab dia Maha baik. Engkau pegang jawatan besar-besar, kau sayang orang pasal apa? Engkau pegang jawatan besar-besar, kenapa kau sulitkan orang? Saya cakap semula tadi TikTok disangkut. Sekarang dah jalan kan? Dah jalan laju kan? Saya ulang balik semula. Minta maaf lah pada sahabat-sahabat saya di platform yang lain. Engkau pegang jawatan ahli majlis, kau pegang jawatan
Yang bagi lesen, yang bagi orang kebenaran niaga, bagilah. Kau susahkan orang pasal apa? Tak boleh Pak Riz, ni salah. Salah meniaga tepi jalan. Berapa ramai orang meniaga tepi jalan tu kau bagi lesen, tapi orang ni Makcik Iam, Makcik Mina, Makcik Kesum, yang Pak Dola, Pak Samad ni, kan? Ni anak muda baru keluar universiti niaga ni asal kau kacau. Konon dengan alasan melanggar undang-undang. Tapi berapa ramai orang langgar undang-undang, bangunan pun tak ada CF. Lesen pun tak wujud. Meniaga pun haram jadah. Dapat. Allahu Akbar. Habis kita tiba-tiba kita mengamuk. Oh, pendatang asing banyak meniaga. Orang kita meniaga kau kacau macam nak mampus. Contohlah. Saya bukan pejuang apa-apa. Saya nak selamatkan iman saya dan iman semua orang. Kita kembali pada Allah SWT. Allah Maha baik. Buat benda baik, insya-Allah. Buat benda baik. Kita buat benda baik, insya-Allah. Allah akan hadirkannya baik-baik dalam kehidupan anda. Ingat, anda dan saya, kita ada keluarga tau. Kau khianat orang, besok anak-anak kita macam mana? Kau khianat orang, besok keturunan kau macam mana? Anak cucu kau macam mana? Kau bukan pegang jawatan sampai mati. Kalau kau mati pun, kau dah tak dipandang oleh orang. Kau YB, kau wakil rakyat, kau wali parlimen. Sebesar mana, sehebat mana pun kau hanya dipandang ketika ada jawatan. Tapi hebatnya Nabi Muhammad SAW, sehingga hari ini orang masih pegang, orang masih sebut, orang masih muliakan Nabi Muhammad SAW. Tidakkah kita memandang Nabi itu dengan pandangan yang baik, bahawa aku nak buat benda baik, walaupun aku dah tak ada jawatan satu hari nanti, aku tetap dipandang dengan pandangan baik sebab aku telah bantu ramai orang. Itu yang kita nak pegang sekarang. Ada orang tepuk tangan, saya bukan gurau Ni bukan gurau. Tahun lepas saya ada kenalan saya lah meninggal dunia. Ini orang yang pegang jawatan yang tidak disukai oleh orang lain, menyusahkan orang, menyulitkan orang, sombong, angkuh, belagak, tapi dia baik dengan saya. Dia sangat baik dengan saya. And kita baik dengan semua orang lah, cuba sedaya payah, sedaya baik dengan semua orang. Dia baik dengan saya. And di sesaat air sebelum meninggal, dia sempat mesej saya. Allahu Akbar. Ni orang baik tapi pegang jawatan besar. And pegang jawatan besar. Tapi orang tak suka dia pasal dia sulitkan orang, dia susahkan orang. And dia suka sailang orang, dia suka kenakan orang kan. Bila meninggal, orang-orang yang kena dengan dia tepuk tangan tau. Oh, nasib dah, alhamdulillah dia meninggal. Allah, sedih tau. Sedih. Sepatutnya kita perlukan tangan-tangan ummah untuk doakan kita. Kita perlukan tangan-tangan bukan ni, tapi kita perlukan tangan begini. Wahai Allah, aku menjadi saksi bahawa ketika dia hidup, dia seorang yang sangat baik. Dia sentiasa, ya Allah, bantu aku, bantu keluarga aku, bantu penduduk kampung, bantu masyarakat di sini, ya Allah. Dan aku juga percaya, kerana telinga aku menjadi saksi mendengar banyak cerita-cerita orang di kampung-kampung lain yang dia sering bantu orang. Wahai Allah, terimalah amalan dia, ya Allah. Kami yang masih hidup ni mendoakan dia, ya Allah, yang dalam perjalanan ke akhirat, dalam perjalanan di alam barzah, ya Allah, selamatkanlah dia, ya Allah. Ya Allah, terimalah segala amal baik dia. Kami jadi saksi, ya Allah. Menarik kan? Kita nak tangan-tangan manusia ketika kita meninggal begini, bukan begini. Allahu Akbar. Faham ke faham sahabat-sahabat? Sebab tu anda dan saya ketika masih hidup ni, masih hidup tuan-tuan. Takkan orang tengok aku orang mati. Orang yang hidup ni, yang masih hidup, anda dan saya, di mana posisi pun anda, kedudukan apa pun, jawatan apa pun anda pegang, mudahkan hidup orang lain. Kau pegang, kau jaga kaunter. Jangan kau tutup kaunter. Kau jangan sulitkan orang, punya ramai orang, sampai 300 orang. Ada 5 kaunter, kau buka 3 je kaunter. 2 kaunter lagi duduk kat belakang tengah berbual. Saya pernah pergi satu kaunter, cekik darah betul. Pakai baju uniform tuan-tuan. Allah Akbar. Kalau kita boleh buat tempat lain, kita buat tempat lain. Tapi tak boleh kan? Pergi kat agensi tu, boleh main game. Boleh main game. Engkau bagi anak bini kau makan dengan duit apa ni? Engkau bagi anak bini kau makan dengan duit apa? Allah berkati engkau tak? Allah rahmati engkau tak? Engkau sedang bekerja, kau sulitkan orang. Masuklah ada apps tu, buat sendiri. Ada tu, buka, nampak tak kat banner tu ada? Awak ikut je lah. Wey bro, orang tua bro, dia bukan pandai sangat. Bukan ke kerajaan letak kau kat situ untuk bantu orang. Bukan kau main game. Bukan kau seronokkan hidup kau. Seronokkan hidup orang lain boleh tak? Kau duduk kat kaunter tu, belum dapat jawatan besar lagi ada macam tu. Minta maaf lah, satu kekal macam tu. Senangkan hidup orang, mudahkan hidup orang. Saya sendiri jumpa. Ni bukan cerita dongeng. Ni bukan cerita gurau-gurau. Allahu Akbar. Ini cerita benar. Kadang-kadang bila cakap benar, orang tak suka. Kita nak peduli ke orang suka tak suka. Benar adalah benar, salah adalah salah. Kita kena cakap walaupun orang tak suka kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Faham ke faham? Ada soalan? Saya nak soalan. Daripada Puan
Puan Flower. Ya. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak tangani suami yang kurang komunikasi, banyak berhasil, hal kewangan dan kerja? Okey, soalan dia macam mana saya nak menangani suami yang terlalu banyak berahsia. Bab kewangan, bab kerja. Komunikasi ini broken communication. Leaking of communication. Macam mana nak hadapi? Dia sebenarnya bila kita kahwin dengan seseorang, kita sepatutnya kenal karakter dia. Ya, inilah leaking dalam kehidupan kita. Kita berkahwin atas sebab cinta, sebab rupa, sebab seronok, sebab happy, sebab dia ada kedudukan ke, dia ada jawatan ke. Tak tahulah kan, ada 1001 sebab mengapa orang berkahwin dengan seseorang. Kan? Tapi kamu kenal tak karakter dia? Ada orang memang pendiam. Ada orang memang tak banyak bercakap. Bini dia yang paling banyak bercakap. Dia tak banyak cakap, dia senyap. Dia memang jenis pendiam. Rupanya bila kita tanya mak dia kata dia memang anak yang pendiam. Dia senyap je. Dia, orang buat dia, orang kenakan, orang zalimi dia, orang kutuk dia, orang hina dia. Dia diam je. Ada orang memang macam tu. Ada orang memang dia berahsia. Dia tak suka share kehidupan dia dengan orang lain. Daripada zaman dia kecil sampailah dia berkahwin. Berapa kewangan dia, berapa dalam akaun dia, dia suka berahsia. Ada orang macam tu, itu karakter. Tapi ada orang sengaja berahsia sebab nak sembunyikan sesuatu daripada isteri. Ada juga. Dia takut isteri dia pau dia. Dia takut isteri dia pau dia. Faham tak Dia takut isteri dia kan mensabotas kedudukan kewangan dia. Ni kalau isteri aku tahu ni duit aku macam ni banyak, macam ni banyak, habislah dia minta macam-macam. Ada orang macam tu. Jadi kita nak kenal karakter suami tu macam mana. Faham tak? Kamu kena kenal karakter suami tu. Ada orang yang sengaja rahsia sebab dia takut kamu pau duit dia. Ada orang sengaja berahsia sebab dia tak nak. Dia adalah seorang yang memang seorang yang perahsia. Bukan dia tiba-tiba jadi perahsia. Ada orang dia tak nak share kehidupan dia sebab dia nak privacy dalam hidup dia. Walaupun isteri dia sekali, boleh tak nak. Ada segelintir lelaki memang suka hadap masalah seorang-seorang. Dia tak nak orang lain susah kerana dia. And dia ada masalah kewangan, dia ada masalah, dia ada kesulitan. Dia tak nak share pun pada isteri dia, pada anak-anak dia. Pasal apa? Dia tak nak orang lain terjejas. Bagi dia sebagai seorang ketua keluarga, biarlah dia memikul tanggungjawab. Ada orang macam tu. Walaupun dalam keadaan yang sepatutnya dia boleh share dengan isteri dia. Sebab tu Allah hadirkan seorang wanita bernama isteri untuk kita berkongsi. Mengurangkan beban kita, bukan nak pindahkan beban itu pada dia. Tapi mungkin dia ada idea. Mungkin dia ada pendapat. Mungkin dia ada teknik. Dia ada kaedah. Itu adalah kehidupan berpasangan. Sepatutnya begitu. Tapi ada orang memegang prinsip. Dia tak nak susahkan isteri dia. Sebab dia terlalu menyayangi isteri dia. Ada orang tidak mempercayai isteri dia sehinggakan dia tak nak berkongsi cerita. Ada 1001. Maka kamu kena kenal suami kamu macam mana, siapa. Baru kamu boleh kuasai hubungan tersebut. Nampak tak Dan kalau kamu nak menjadi pasangan yang baik pada pasangan anda kena buat yang baik-baik. Kadang-kadang kita cepat melantun. Kita cepat marah, kita cepat teras hati, cepat teguris, cepat koyak, cepat rabak. Ini semua akan rosakkan hubungan rumah tangga. Sebab tu kalau kita perhatikan, ada ramai suami yang memendam rasa, dia diamkan diri, dia banyak mengalah. Ya, betul, banyak suami macam tu. Bila bising-bising dia mengalah, dia senyap je. Bukan dia takut isteri, tetapi dia tak nak perkara ini jadi lebih besar. Sesuatu yang berlaku jadi lebih sulit, tak dapat dikawal. Dia senyap, dia mengalah, ada macam tu. Jadi kena kenal. Sebab tu seorang isteri, saya cadangkan pada isteri-isteri yang bercita-cita besar ke syurga Allah, menggunakan tekad taat pada suami, perbanyakkan usaha anda membaca kisah-kisah wanita-wanita berjaya. Baca kisah Siti Khadijah Al-Kubrah, baca Siti Fatimah, cerita Siti Fatimah Az-Zahrah. Baca kisah-kisah wanita-wanita hebat ini sebagai satu panduan untuk kita menjadi yang terbaik. Tak salah. Kita tidak mungkin menjadi Siti Fatimah Az-Zahrah. Kita tak mungkin sebagai seorang suami menjadi Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kita mungkin tidak akan pasti kita akan mungkin menyamai kedudukan level akhlak yang terpuji yang dimiliki oleh Siti Khadijah Al-Kubra. Tetapi membaca kisah riwayat hidup mereka menjadikan kita sedar apa yang patut kita lakukan, apa yang patut kita buat. Nampak tak? Kalau nak menjadi seorang ibu dan ayah yang terbaik di posisi sebagai ayah dan mak, maka bacalah surah Luqman. Lihat, selusuri betapa banyak nasihat-nasihat seorang ayah kepada anaknya. Berapa banyak nasihat yang telah kita bagi pada anak-anak kita. Kita nak anak kita sihat, tapi sejauh mana kita telah beri nasihat, sejauh mana kita pimpin, tekniknya bagaimana, kaedahnya macam mana. Pada waktu yang sama,
Jangan berhenti untuk belajar. Belajar menjadi ibu dan ayah yang terbaik. Jangan berhenti belajar untuk menjadi isteri dan suami yang terbaik. Hidup adalah proses belajar. Kita memungut hasilnya di akhirat, bukan di dunia. Kita memungut hasilnya di akhirat. Kalau anda menjadi seorang isteri yang solehah, isteri yang taat, isteri yang reda, isteri yang sabar dengan 1001 kerana suami, maka kamu pungut hasilnya di akhirat. Bukan di dunia. Kau bagus, kau hebat, kau isteri yang... Pujian itu kadang-kadang boleh melemahkan kita, kadang-kadang boleh melalaikan kita, kadang-kadang boleh menyebabkan kita jadi sombong, jadi angkuh, jadi rasa hebat. Itu semua melumpuhkan, melemaskan, melenyapkan iman kita. Allahu Akbar. Nampak tak? Kan? Jadi semua ini proses belajar untuk kita. Allah hadirkan suami begini, isteri begini. Kita belajar bagaimana kita nak menguasai pasangan kita. Kan? Suami tengah tidur, bisikkan kat telinga dia. Bisik kat telinga dia. Nak bisik apa? Apa awak nak bisik? Bisik je lah. Abang, saya sayang abang. Jadilah suami yang terbaik pada saya abang. Kongsilah semua perkara bang pada saya. Saya bersedia untuk bersama dengan abang jatuh dan bangun. Cakap dengan roh dia. Cakap ketika dia sedang tidur, insya-Allah. Teknik-teknik ni banyak. Allahu Akbar. Pegang dada dia. Pegang dada dia. Kan? Pegang dada dia, ya Allah, dialah imam kepada aku. Jadikanlah dia suami yang terbaik. Wahai Allah, aku tak nak dia susah seorang diri. Ya Allah, letakkan aku di posisi sebelahnya, ya Allah, untuk merentasi kesusahan, kesulitan bersama. Tolong aku, ya Allah. Tolong aku, ya Allah. Minta. Boleh. Orang yang sedar, orang yang motivasinya tinggi, dia akan buat sendiri. Tapi bagi orang yang lemah, orang yang tak berdaya, tak upaya, anak kita main dada, anak kita kaki marah, kaki baran, menjawab, dia tengah tidur nyenyak tu, letakkan kat dada dia. Nampak tak? Letak kat dada. Dan Nabi pernah letakkan tangan Nabi kepada dada seorang lelaki, isu zina. Nampak tak? Letak. Bicara, bercakap dengan dia dalam keadaan dia tidur, roh dia. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bantu kita. Allahu Akbar, subhanallah. Di saat kita nak dia share dengan kita, kita mesti jadi yang terbaik di sisi dia. Kita kena bina keyakinan dalam diri dia bahawa kita adalah yang terbaik untuk boleh dipercayai. Ada orang kata, Pak Riz, untuk apa kahwin kalau suami tak percaya kat kita? Betul. Itu betul. Tapi sejauh mana anda boleh dipercayai? Sejauh mana anda boleh dipercayai? Jadikan diri anda orang yang adalah orang yang mulia di sisi suami, mulia di sisi isteri. InsyaAllah. Kita berkahwin bukan untuk bercerai hidup. Kita berkahwin untuk bercerai dengan kematian. Mudah-mudahan pasangan kita itu yang terbaik yang kita miliki di akhirat besok, di syurga Allah SWT. Oh Pak Riz, saya kalau boleh saya tak nak isteri saya, cukuplah dekat dunia, pening kepala saya, biarlah saya dapat bidadari. Saya dah tak nak lagi. Biar kalau mati besok dah cukup. Ini bebel tak berhenti Pak Riz, pening kepala saya Pak Riz, berurat otak saya memikirkan bebel dia. Bangun pagi bebel, tidur bebel, setiap masa bebel. Aduh, pening kepala. Kalau saya meninggal besok, Allah pilih saya ke syurga, kalau boleh jangan nampak dia. Biarlah bidadari. Tertekan, nampak Allah Akbar, subhanallah. Bidadari paling cantik, bukan bidadari, tapi insan yang paling cantik, paling hebat menemani kita di syurga ialah isteri kita. Faham ke faham? Isteri kita, tuan-tuan. Allahu Akbar. Kalau isteri itu dia berkahwin dengan seorang lelaki, bila suami meninggal dia kahwin satu lagi, jadi dia posisi mana sekarang? Siapakah lelaki yang akan menemani dia di syurga nanti? Atau dia menemani lelaki yang mana satu di syurga kalau duduk syurga? Yang terbaik, yang paling baik di sisi Allah. Itulah yang dia akan menemani. Tidak ada di syurga, tidak ada kecil hati, tak ada perasaan iri hati, tak ada koyak, tak ada rabak. Di syurga tidak ada perasaan cemburu, iri hati, tak ada. Syurga tempat penuh kedamaian. Anda dan saya nak sangat berada di sana, maka jadikan dunia tempat untuk kita struggle, mempapulas untuk melepasi satu demi satu ujian Allah Taala. Percayalah. Ingat, Allah Maha baik. Kita mesti jadi yang baik, insya-Allah. Wallahu a'lam. Next. Daripada Ida. Ya, Ida. Assalamualaikum Pak Riz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nak hadapi anak yang nak keluar dari mahat ataupun sekolah biasa hanya sebab kawan-kawan ataupun pusat? Ajar dia jadi manusia yang ada jati diri. Kalau kamu ada anak yang duduk madrasah, tiba-tiba anak nak berhenti,
Adakah anda akan bersama dengan anak itu di kemudian hari bila dia nak berhenti kerja, dia nak berhentikan perkahwinan dia nak berhenti dalam semua perkara. Jangan didik anak untuk rasa kecewa dengan setiap perkara yang berlaku dalam hidup dia. Ada kawan kasar, ada kawan ni selagi tak kena bantai, tak kena basah, tak kena bully. Budak sekarang, saya pemilik madrasah, budak sekarang pandai create cerita untuk melepaskan dia keluar daripada madrasah. Saya juga kena. Kena bantai, kena basah, kena tumbuk. Oh, gila ni. Macam mana aku boleh tak tahu perkara ni berlaku? Kalau kena tumbuk, kena basah, tentu tanda. Sekarang buka baju, kita nak tengok. Ada tanda tak? Bila kena pukul, nampak? Kalau budak tu kaki tipu, dia cakap tak ada tau. Bila kena pukul, pagi tadi. Panggil budak tu sekarang. Nampak tak? Budak sekarang nak keluar daripada madrasah, dia memang pandai create cerita. Mak bapak yang tak cukup bijaksana akan terperangkap. Dan saya selalu ingat mak bapak. Kan? Kau menangkan anak, kau confirm kalah. Confirm kalah. Kau benarkan anak kau keluar daripada sekolah, daripada madrasah, daripada mahat, sekolah agama. Kau benarkan dia keluar. Besok setiap kali dia ada masalah, dia nak keluar. Bukan itu cara kita didik anak. Hadap setiap masalah. Hadap setiap masalah. Jumpa pentadbiran. Jumpa guru. Jumpa pengurusan. Kan? Anak saya cerita macam ni. Saya tak nak tuduh. Anak saya cerita, saya tak menangkan anak saya. Minta tolong siasat. Tengok berlaku ke tak. Nampak tak? Pada sama kita pantau anak kita. Ni kita jumpa dia bukan main ceria pegang handphone. Macam mana kata duduk mahat, duduk madrasah, duduk pondok, tertekan. Dia pegang handphone gembira pula. Kan? Kalau dia murung, dia nampak kita murung menangis. Kan? Ada tak kena tu. Selusuri perjalanan dia. InsyaAllah. Kan? Sebab anda kena ini mak bapak zaman sekarang lembik. Datuk nenek moyang kita kan tundukkan jin. Kau anak sedih pun kau tak ditunduk. Macam mana? Datuk nenek moyang kita tundukkan jin. Tu yang ada saka tu. Cerita saka tu asal usulnya sebab nenek moyang kita tundukkan jin. Dia berjaya tundukkan jin. Jin ni bukan kecil, bukan semut, besar-besar. Macam mana datuk nenek moyang kita boleh tundukkan jin? Kau anak sedih pun kau tak ditundukkan. Macam mana? Anak sendiri pun kau nak ikut cakap dia. Tak boleh Pak Riz, nanti dia lari. Besok kau dia dalam rumah, kau marah dia lari macam mana? Saya ada satu kes, paling baru kes saya. Anak angkat. Kan? Allahu Akbar. Tak boleh marah, tak boleh tegur, takut dia lari. Kau dah tahu macam tu, baik kau jangan jadi mak. Anak kena tegur. Anak kena bimbing. Anak kena tegas. Kau tahu tak apa formula tegas? T-E-G-A-S. T tu maknanya kau mesti ada tindakan yang positif. Tindakan yang selamatkan iman dia. Tu T. Kau faham tak? Kau mesti ada emosi. Rasa bimbang kalau anak aku tidak beriman pada Allah. Aku bimbang kalau aku tak marah dia jadi jin. Kalau aku tak marah dia akan pegang aku. Dia akan gunakan aku. Kan? Kena garang sikit. G tu tegas. G tu mesti ada garang sikit. Ni masalah. Ayah dengar kau macam ni. Nak berhenti apa masalah? Ambil sedia kertas. Awak bagi dia kertas. Kita arah ke isi kita. Tegas. Tapi dalam tegas ada garang. Garang tu macam mana? Garang hikmah. Kan? Garang yang berstandard. Ada standard. Bukan garang bodoh-bodoh pergi bantai madrasah. Ambil kertas. Engkau tulis sekarang ke ayah 10 sebab mengapa engkau nak keluar madrasah. Dah tulis. Kawan tak betul. Ustaz bodoh. Ustaz bodoh kan? Ustaz bantai orang. Ustaz belasah orang. Tulis okey dah. Settle. Tengok. Okey. Sekarang engkau senaraikan tempat yang kau nak pindah sekarang. Yang kau tak jumpa macam ni. Kau cari sekarang. Ayah bawa engkau. Sekarang juga ayah boleh bawa engkau. Kau cari mana. Kadang-kadang dia dah pakat dengan kawan dia. Nak pergi sini, nak pergi sini. Faham tak? Kadang-kadang dia tak ada hala tuju. Kau pula bodoh-bodoh berhentikan dia. Saya ada satu kes yang terbaru. Dalam miskin. Tak bayar yuran. Kan? Ikut cakap anak. Semua berlaku. Kan? Orang miskin. Kan? Sepatutnya orang dah bantu keluarga engkau. Engkau sepatutnya rasa seronok, gembira. Mak bapak kena bijak bila aku ajak pergi program seminar, tak nak pergi. Macam mana? Nak belajar jadi mak bapak yang keras, yang tegas, bukan senang. Kena belajar dunia ni tempat belajar. Kau tak belajar, kau engineer, kau doktor, engkau boleh kuasai semua benda. Tak, engkau engineer dalam bidang kau, bukan dalam bidang kekeluargaan. Engkau doktor, engkau boleh rawat orang sakit, engkau belum tentu boleh rawat anak engkau yang sakit. Jiwa dia sakit, engkau belum tentu. Saya handle kes banyak lah. Ustaz tak ustaz. Ustaz tak ustaz. Bila anak nak main ganja, engkau buntu. Bila anak engkau dah main perempuan, dah berzina, engkau buntu. Engkau tak tahu nak buat. Ya, bukan gurau. Ustaz tak ustaz. Bila kena saka, dia pun pening bala. Macam-macam ayat dia baca, tak jadi. Kan isi jerit, melalaung. Macam mana? Nampak tak? Satu, hormat orang, rakyat orang.
belajar untuk kita cari ilmu. Inilah proses belajar. Dunia tempat belajar. Kita jangan sombong, kan? Kau hebat macam mana pun ada tempat kau bodoh, tak pandai. Kan kau apa? Pakai jantung. Engkau pergi kereta kau rosak tengah jalan, kan? Towing angkat masuk bengkel, senang-senang je doktor pakai jantung kena bodoh. Ni rosak. Kau bukan faham tentang enjin. Engkau tahu enjin dalam manusia, belum tentu kau tahu enjin dalam kereta kau. Faham ke faham? InsyaAllah. Kan? Ada soalan? Daripada Umi Azfar. Ya, Umi. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah tak kalau kita terpaksa minta cerai sebab suami gay? Suami gay? Ada Dia ni perempuan pun dia tidur, jantan pun dia gaba. Gay tu aku tahu tak gay, kan? Ini Allah laknat, kan? Kalau kita minta cerai, Allah tak suka, kan? Seorang isteri minta cerai, melainkan ada sebab yang besar. Contohnya memang suami kita, kan, berzina, mengata-ngata, memudaratkan kehidupan kita, terutama bab kesihatan. Maka, kan, ada perkara yang dibenarkan dalam Islam, kan? Ni suami suka jantan, boleh AIDS, kan? Yang main kan, boleh kena AIDS. Jadi kalau benda tu yakin kamu ada bukti, maka bawa benda ni ke jawatan Islam. InsyaAllah dimudahkan. Allah mudahkan. Dengan niat untuk mengelak kemudaratan, untuk bebaskan kamu daripada kemaksiatan yang sedang berlaku. Kan? Tak sepatutnya seorang lelaki yang normal suka jantan lain. Oh, geli aku. Nampak? Tapi nampak tak? Dunia akhir zaman, semua peristiwa di zaman Nabi berlaku hari ini. Nabi Lut ni, umat Nabi Lut telah Allah hapuskan 100%. Tapi masih ada orang lagi nak hidup macam zaman Nabi Lut. Nampak tak? Memang berlaku. Itu yang pelik tu. Siap ada video-video lagi. Pelik betul lah kehidupan hari ni. Malu kita. Dan kita pun satu hal juga, kan? Orang macam ni pun kita simpan. Allah Akbar. Wallahu alam. Okey. Izinkan saya, dah pukul 1 suku, kan? Saya nak undur diri. Terima kasih semua. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Allah rahmati kita. Terima kasihlah. Sebab saya ada masa yang sangat singkat untuk bersama live ini, kan? Apa pun dapat saya buat live sekejap, semoga memberi manfaat lah, insyaAllah. Itu je, sahabat-sahabat. Saya undur diri. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi lah besok, insyaAllah. Kalau ada rezeki, besok kita jumpa dan live yang berikutnya, insyaAllah. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf lah tak dapat jawab banyak soalan. Ada soalan saya tak sempat jawab. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin.